Syakir cerita pasal Ika. What's up horror gang? Kita dah lama tak jumpa. Kalau nak cerita pasal di kalangan kami lah, Kek Nan, Ika Ali apa semua memang actually banyak. Tapi this is one of the first time yang apa berlaku dekat Ika Ali tu macam depan mata aku lah. Kisah ni bermula adalah masa tu aku masih lagi bekerja di studio kan untuk menjadi editor Kek Nan, yang seperti mana selalu korang tengok background aku ada akustik kan. So kita bawa balik ke zaman tu. Okay. It started masa Ika Ali ada sakit tau. Dia sakit something pasal tulang dia ke kaki. Is it, Ika? Ya. Dia dah memang mengaku dia sakit. Kemudian satu hari itu memang dia dah tak boleh tahan. So kita orang ketika itu berada di studio. So dia minta bantuan. Aku seorang kita kat studio kan. Dia minta tolong ambil dia. No, memang kita dah kat studio. You the one keluar daripada studio. Okay. Now why Ika Ali boleh ada dalam satu scene di studio kami bekerja ni, kerana Ika memang tengah sakit and no one is actually ada untuk betul-betul apa-apa jadi kat Ika ke apa ke. That's why kita bawa Ika datang ke studio. Ketika itu vibe studio tu pun tak berapa nice. Dalam masa yang sama ada sebab-sebab juga untuk kita orang tinggalkan studio tu dulu, untuk kita orang semua pergi klinik lah untuk bantu hal Ika. Ika pun kena pergi klinik sebab sakit sangat, and then dia perlu ke MC untuk tempat kerja dia. So bila kita orang balik, Ika ada cakap bahawa vibe studio pada malam itu is not really good. Sebab saya dengan Kek Nan ni personally memang ada kadang-kadang aura kami kalau bertembung, there's something dekat Kek Nan, something juga dekat saya. Memang ada akan masa-masanya kalau berdentum memang tak baik. Ataupun kalau kita tak bergaduh pun, dia akan create satu vibe yang memang tak nice. Dia akan libatkan seluruh ruang lah orang cakap. So Ika mencadangkan why not kita sewa macam hotel or homestay. So maksudnya aku ni seorang-seorang lah kan, diorang perempuan dengan bilik diorang lah dan sebagainya. So we agree to that. Selepas kita orang pergi ke klinik tu, saya ada beberapa baju saya sendirilah, memang saya selalu pakai yang ada dekat studio. Begitu juga Kek Nan. So kita orang parking dekat apartment studio tu. Apartment studio kita parking dekat bahagian visitor. Parking bahagian visitor ni menyengit macam tu. Depan tu memang ada pokok-pokok yang memang kata totally hutan lah. Saya cerita kan, pokok-pokok yang setelah hutan yang lebat macam tu. I just stare dekat hutan-hutan tu saja. And then aku yang cakap, "Ui, cantiknya bulan." Cakap macam tu. Ika di seat belakang. Ika cakap, "Mana bulan?" Ika dah kata, "Mana bulan?" Macam tu ke? Kau yang tak nampak bulan kan sebenarnya? Okay, so dia duduk kata bodoh lah Syakir ni, dia ingat aku buat lawak. Sebab bulan, of course, bulan memang dekat langit. Tapi ada satu lagi lampu yang lampu malam tu kan, bulat macam tu. Memang tiang dia depan tempat parking. So hadang sikit pokok ni, belakang tu bulan. So kerana itulah Ika kan, itu dia maksud dia bulan. Lah Ika, aku cakap bulan pun tak nampak ke? Itulah balik ni. Mana aku tak nampak? La ilaha illallah. Lepas tu aku keluar, tu benda tu. Selepas aku cakap tu apa benda tu, this is what I notice lah. Pada kejadian itu aku tak perasan lagi. Setelah berlaku benda ni baru aku perasan. Saat pada tu Ika senyap sikit. So aku dengan Kek Nan ada buka bonet sekejap ke apa, tutup, and then we naik ke studio sekejap. Kebetulan kat studio pada ketika itu memang tak ada orang. So kita orang naik 2 orang. Ada kain baju yang masih macam basah macam tu, macam kita orang keringkan sekejap lah. Sementara tunggu tu apa semua, pintu kita orang biar buka lah, of course lah, sebab ada 2 orang je dalam rumah kan. So makan masa beberapa minit juga kan, lama juga kan. So ya, kesian juga Ika kena sidai dengan kita orang. So bila kita orang turun daripada studio pergi ke Ika balik lah,
Ika memang tak bercakap. Dan kita cakap, okay, orang saying, sorry tau Ika, sebab tadi pelik, dryer dekat studio tu kita orang dah set dah pun, tapi tak kering, so we have to do it again. So pack up things apa semua, we search for place to stay around KL apa semua. So Ika dengan Kek Nan stay one place, saya dekat one place. Nak cari tempat tu pun sebenarnya makan masa ke kan. Kita tidur pun dah dekat subuh kan, 4 pagi, dah dekat 5 pagi. So fast forward, hari agak produktif. Tiba-tiba banyak rezeki, makan kat situ orang bagi, makan kat sini orang bagi. Termasuklah who is it, Neng. Neng ni kawan Kek Nan juga, kita kawan kita orang lah. Tiba-tiba kebetulan nak bagi tahu makan apa semua. Makanan memang best, layan. Kemudian Kek Nan pula cakap dia kalau boleh dia nak singgah rumah Umi dia di area KL. Kita orang balik ke rumah Umi. This is when it happened. Okay, sedang duduk dalam bulatan, saya di sini, Umi di situ. I'm not sure where's the auntie, the perawat duduk. Kemudian sebelah Umi memang betul adalah Ika. Dan Ken Nan, kau duduk mana? Sebelah sini Okay, something like that lah. Saya pun tak pernah ingat. So tengah borak ni, ada terdetik di hati saya. Sebab saya pernah ada pengalaman bila duduk berdekatan dengan perawat di dalam rumah Umi dan sebagainya lah. Something will trigger me or Kek Nan. Sebab there's something dekat kita orang juga sebenarnya. Itu untuk konten lain, kita akan cerita lebih detail. But this content we want to talk about Ika. So masa tu no one really realise Ika senyap. Okay, like whatever korang perasan dekat cerita Kek Nan tadi, bahawa Ika tidak seperti Ika Lee yang selalu. Kemudian dia banyak senyap. Dia tak muka berkerut, dia marah tau. Dia macam banyak tahan. Dia banyak tahan. Tapi saya pun tak berapa notice, because masa tu tengah layan Karina Umi dan sebagainya. You know, kita tak berapa nak nampak sangat. What I remember is actually Umi bising-bising nak ina ni. And then rupa-rupanya Kek Nan try to alert her Umi, bagi tahu Umi tengok Ika ni semua, but tak perasan. And then Kek Nan have to call me yang depan dia. K. Dia cakap, macam tu. Something is not right dengan Ika, macam tu. Aku pun pandang, Ika okey tak? Masa tu kalau kau nak tahu, Ika dah macam ni. Ika kau okey tak? Tak. Tak. Lepas tu tak nafas. Dia kata tak nafas. Lepas tu tak keluar mata. Allah. Lepas tu, ya Allah sayang. Lepas tu Umi pun ni. Dan masa ketika itulah aunty perawat ni pun macam tengok what's going on ni kan. Kenapa ni? Lepas tu dia start keluar mata. Kira dia nak menangis sepenuhnya pun tak dapat lepas. Macam tersekat. So bila perawat pergi belakang, tepuk apa semua, and then only we saw that how menangis. First what I remember, dia menangis. If you guys tak berapa, saya pun tak ingat, korang boleh tengok footage ni tu. Yang memang aku ingat, dia menangis, dia marah, jangan sentuh aku, jangan kacau aku. Dan something from me sense yang dekat Ika ni adalah bukan perempuan / betina, tapi adalah jantan / lelaki. Sebab cara Ika tepis tu pun memanglah Ika pun seorang yang bukanlah perempuan geli-geli. Tapi nilai macamnya. Tapi cara dia berdiri tu agak gagah macam ni. Dia kata ada satu part tu dia ada berdialog ke, tapi aku tak ingat dialog dia. Selalunya aku ingat tau, tapi dialog dia macam lebih kepada macam jangan cabar dia, tak rasa lagi aku ni siapa. Tapi yang bestnya, yang perawat ni, for the first time aku nampak dia beraksi dengan cara yang sangat lemah lembut. Oh ya ke? Alah siannya. Ya. Aku pun macam confused juga. Selalunya macam contoh bila kes aku atau kes Kek Nan atau orang lain, perawat ni yang nampak lah.
Kalau benda tu degil lagi dia macam serius, tapi taklah serius marah. Tapi for Ika punya kes, aku tak tahu apa dia nampak. Dia duduk kata, alah ya. Oh ya jangan marah. Alah cian baby ni. Aku tak tahu siapa yang baby. Adakah Ika yang dia anggap baby tu benda tu. Benda tu memang tunjuk kekuatan dia. Dan ada part yang memang kita nampak Ika macam tu. And terbaring. Masa tu ada satu part tu aku cakap, Ika kau okey Dia sepak. So aku macam okey. Selalunya Ika tak buat macam tu kat aku. So macam ni marah betul ni. Dia duduk kata aku nak marah orang ni. Aku rasa aku nak marah orang. Masa tu memang perawat tu siap bukakan pintu sliding. Cakap tu keluar sana. Keluar pergi Pergi. Tetapi itu sekadar hint yang saya dapat. Dia mesti lelaki / jantan. Betapa marahnya dia. Aku rasa dia ada something sifat-sifat macam aku tak nak bagi tahu apalah. Sampailah Ika dedahkan what is actually happen. So, untuk konten berantai ni, kalau korang perasan daripada Kek Nan, premier dia 9. Saya ni prima 9.5. Korang nak tahu sendiri apa yang sebenarnya kacau hadir mengganggu si Ika Lee ni. Korang boleh search kat YouTube Ika Lee. Pada peminat-peminat Ika Lee mesti dah tahu dah lah kan. So, korang boleh tunggu premier dia pukul 10 malam ni juga. Kenapa semuanya malam ni? Itu nama dia konten berantai. Daripada Kek Nan pas ke Amirul Syakir pas ke Ika Lee. So thank you so much kepada semua horror gang. Komen dekat bawah if you guys like this kind of content. Macam contoh nak buat lagi lebih ke lagi banyak ke apa, kita orang akan baca. InsyaAllah kita akan buat lagi. Alright, stay scared.